Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Penandatanganan MOU Politeknik Brunei dan Puja menyediakan peluang profesional dalam membangun kemahiran kepimpinan dan menjalinkan rangkaian kerjasama. Peranan keluarga amat penting dalam membantu penghidap strok meneruskan aktiviti harian. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyertai HM The Sultan's 77 Birthday Ride sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-77 menjadi pendorong untuk melakukan aktiviti kecerdasan fizikal ke arah cara hidup sihat. Sorotan HM The Sultan 77 Birthday Ride mengimbas kembali detik-detik manis dalam suasana santai sepanjang acara tersebut berlangsung. Bersempena dengan penubuhan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan ke-15 tahun, petang tadi diadakan Majlis Sembahyang Sunat Hajat, Sembahyang Fardu Asar berjemaah, membaca surah Yasin dan doa selamat.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Raji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sepanjang 15 tahun penubuhannya, pusat berkenaan telah melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti bagi mempromosi gaya hidup sihat. Ia termasuk meningkatkan kesedaran mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit serta faktor risikonya sesuai dengan visi Pusat Promosi Kesihatan iaitu memperkasa rakyat ke arah kehidupan sihat. Aktiviti membaca Al-Quran secara bertadarus pada setiap hari di masjid-masjid bukan sahaja mengimarahkan masjid, malah dapat memupuk budaya membaca Al-Quran. Semalam, 45 jawatan kuasa takmir masjid dan jemaah Masjid Kampung Kriam diraikan dalam majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Memimpin bacaan surah Al-Fatihah, Awam Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis bagi menghargai jawatan kuasa takmir masjid dan jemaah masjid yang mengikuti tadarus Al-Quran yang diadakan pada setiap selepas sembahyang fardu subuh dan maghrib yang mengkhatamkan bacaan 30 juzuk Al-Quran sebanyak 100 kali sejak 10 tahun lalu bermula 2013. Definisi dan data yang cekap serta seragam membantu dalam perancangan, penyediaan dan pelaksanaan dasar-dasar negara. Ikuti perincian mengenainya selepas ini. Dalam usaha untuk menjana iklim perniagaan yang lebih kondusif, definisi-definisi dan data-data yang cekap serta seragam adalah penting bagi membantu dalam perancangan, penyediaan dan pelaksanaan dasar-dasar negara ke arah pencapaian wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut ditekankan pada sesi pemberikaan bagi definisi-definisi baru perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, sektor informal, startups, Youth-Owned Enterprises dan Women-Owned Businesses. Sesi pemberikaan diadakan baru-baru ini di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Awang Ellen On, pengarah di bahagian industri dan ekosistem perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku timbalan pengerusi jawatan kuasa kerja industri. Ke arah usaha penyelarasan di peringkat kebangsaan, satu jawatan kerja industri ditubuhkan yang berperanan sebagai peneraju dalam memfokuskan keperluan data untuk menyokong pembangunan dan penyediaan infrastruktur industri data hub dan mengurangkan penduaan data sektor-sektor industri di negara ini. Sesi pemberikaan dianjurkan oleh bahagian industri dan ekosistem perniagaan IBE selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Kerja Industri di bawah Jawatan Kuasa Pandu Koordinasi Data Kebangsaan. Politeknik Brunei dan Pertubuhan Ukur Juruterah dan Arkitek Puja menandatangani memorandum persefahaman MOU dalam bidang kejuruteraan, hiasan dalaman serta arkitek. Melalui MOU tersebut, ia menyediakan peluang profesional kepada para pelajar dalam membangun kemahiran kepimpinan dan menjalinkan rangkaian kerjasama. Majlis berlangsung petang tadi di Pejabat Puja di Universiti Teknologi Brunei. Politeknik Brunei diwakili oleh Awang Lim Kian Bun, pemangku pengarah Politeknik Brunei. Sementara, Juru Ukur Bahan Haji Awang Muhammad Hanafi bin Pihin Orangkaya di Gadong Seri Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman, Presiden Puja menandatangani bagi pihak Puja. Also marks a positive step for Polytechnic Brunei students to establish. Penyediaan persekitaran yang sesuai dan selesa akan dapat mendorong proses pemulihan pesakit strok. Justru,
Peranan keluarga amat penting dalam membina kekuatan, keyakinan dan membantu pengidap strok meneruskan aktiviti harian mereka. Menurut Pegawai Jurupulih Anggota Jabatan Rehabilitasi Pusat Strok dan Pemulihan Neurosains Brunei BNSRC Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC, pusat berkenaan sedia membimbing para ahli keluarga dalam menjalankan proses pemulihan. Dayang Nur Yasmin binti Haji Abu Bakar juga menjelaskan tanpa sokongan keluarga, ia boleh menyebabkan pesakit strok mengambil masa yang lama untuk pulih. Perkhidmatan pemulihan yang dijalankan oleh BNSRC dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira keperluan setiap pesakit. Sebahagian besar dari proses pemulihan adalah latihan fizikal. Pemulihan rehabilitasi ini akan memberi cadangan dan nasihat apa yang exercise diperlukan untuk sakit strok lah. Yang penting konsisten membuat exercise ini. Pasalnya ia boleh menghindar dari terdapat strok kedua. Also prevent pesakit strok itu having dementia dan sebagainya lah. Bukan saja strok, pesakit strok sendiri. Kami pun rasa yang bukan sakit pun mesti mengendalikan aktiviti exercise seharian. Strategi-strategi untuk mencegah, merawat dan mengawal strok akan terus diberi perhatian oleh Kementerian Kesihatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada mangsa strok dan memastikan mereka mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Dengan kepesatan teknologi canggih ketika ini, sebahagian besar orang lebih memilih kamera digital berbanding analog untuk mengambil gambar. Namun, tidak dinafikan masih terdapat segelintir orang cenderung menggunakan kamera analog. Apakah sebabnya? Ikuti pendekatannya bersama Haji Azizi Ahmad. Saban tahun perubahan teknologi yang terdapat pada kamera digital semakin canggih dengan tambahan ciri-ciri yang setentunya memberi kemudahan kepada pengguna. Namun bagi peminat fotografi menggunakan kamera analog, kualiti gambar yang dihasilkan oleh kamera berkenaan menarik minat mereka untuk terus menggunakannya. Di samping itu, mereka juga menjadikan kekurangan menggunakan kamera analog sebagai cabaran bagi membolehkan mereka mengenali dan mencintai kamera tersebut. When we're taking photos with film, we take for the purpose of capturing moments, meaningful moments, moments with soul. So the photos you take, I feel like, have more soul in them. So when you take photos on film, you get imperfections like light leaks, film grain, misfocus, whatnot, and I feel like those capture a sense of memory, and like memory is also imperfect sometimes, and I feel like that's why I love film a lot more, because I'm more into the soul side of photography. Tidak hanya mengambil gambar menggunakan kamera analog, Awangku Mahmud Aizidin juga memperkembangkan minatnya dengan membuka perkhidmatan menyuci filem gambar atau film negatif. Minat tersebut merupakan hasil perkongsian idea bersama rakan-rakannya yang juga mempunyai minat yang sama dalam menggunakan kamera analog. Everything's so fast and overwhelming, and maybe sometimes you just need to slow down a little bit, and I think that's the aspect that people like the most when it comes to film photography. It just allows you to breathe, and allows you to take a moment, take your time, just enjoy the moment if you can, and if you have the opportunity, you can take that photo. Just focus on, don't focus on making it look good or making it like the best photo ever. Usaha dalam mengekalkan seni nostalgia ini setentunya berdepan dengan banyak cabaran. Namun, dengan hati yang cekal dan usaha yang konsisten, ia dapat dipertahankan dengan menghasilkan gambar-gambar yang estetik dan unik. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTV.
Para penyelia halal yang berdaftar diingatkan supaya sentiasa memastikan makanan yang disediakan di tempat perniagaan adalah halal dan bersih mengikut hukum syarak. Kembali selepas ini dengan bahan berita mengenainya. Teruskan bersama Berita Perdana. Bagi mendukung misi Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai hub ilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perancangan buku pagi tadi mengadakan bengkel penulisan buku motivasi. Bengkel merupakan salah satu pengisian yang diadakan bagi menyemarakan lagi Bulan Bahasa 2023. Bengkel selama 3 hari itu disertai oleh 20 orang yang berlatar belakang dalam bidang kaunseling. Sepanjang bengkel, peserta dibimbing untuk meningkatkan kemahiran dalam penulisan karya motivasi. Setiap peserta juga diberi peluang untuk menghasilkan karya dan akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tinggal 2 minggu sahaja lagi penggal keempat persekolahan bakal berakhir. Pelbagai aktiviti terus diadakan bagi mengisi waktu persekolahan. Pagi tadi, Sekolah Antarabangsa EML mengadakan demonstrasi pembuatan tembikar. Dianjurkan dengan kerjasama 3 Fitman Studio, aktiviti ini juga dihasrat bagi mengasah kemahiran pelajar selain menambah pengetahuan dalam pembuatan tembikar. It's actually an extension activity. We had the privilege to have the 3 Fitman Studio bringing in a throw machine, which is the first time for us to have it. Para penyelia halal yang berdaftar diingatkan supaya sentiasa lebih peka dan menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan sempurna serta memelihara kepercayaan orang ramai dalam memastikan makanan yang disediakan di tempat perniagaan hendaklah halal dan bersih mengikut hukum syarak. Peringatan itu dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama berikutan seorang penyelia warga negara Indonesia mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Rohmah didapati bersalah kerana gagal memastikan kehalalan 6.2 kg sayap ayam mentah perap yang dibawa masuk ke dalam restoran bersijil halal pada 12 Disember 2022. Penyelia halal berdaftar di restoran Ziar, Kompleks Medan Selera, Taman Permainan Jerudong itu dikenakan hukuman denda RM2,300 atau 2 bulan penjara jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan pada 8 November lalu. Seorang pekerja warga negara asing dipercayai lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Dalem Muhammad Abu Miyah berumur 36 tahun diminta menghubungi Balai Polis Limau Manis melalui talian 268 3035 atau talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Perkhidmatan Pesanan Ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan penilaian sekolah rendah PSR bagi tahun 2023 akan dibuka mulai esok 14 November 2023. Ibu bapa ataupun jaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan ini bolehlah membuat pendaftaran melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan menaip MOE jarak REG jarak kod pusat jarak nombor calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DSD 3866
bagi pelanggan Progresif Sdn Bhd dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sdn Bhd. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Pelanggan akan dikenakan pembayaran berjumlah RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Maklumat lanjut, hubungi talian 86713555 atau email ke moeresults@machbrunei.com. Kejohanan Liga Super Takraw Terbuka Taib 2023. Miharbi Hunters dan Muara Spurs mara ke suku akhir kejohanan selepas menamatkan saingan peringkat kumpulan D dengan menduduki 2 tangga teratas. Miharbi Hunters berjaya mencatat 4 kemenangan dengan mengalahkan pasukan Blight Warriors A, Majlis Sukan ABDBB, Sengkurung Tagap dan Muara Spurs, manakala Muara Spurs yang menduduki tempat kedua berjaya merekodkan 3 kemenangan. Pada saingan peringkat suku akhir, Miharbi Hunters bakal berdepan Majlis Sukan ABDBC, manakala Muara Spurs akan menentang Majlis Sukan PPDB yang dijadual pada 17 November nanti.